آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي، يا غرامي، شوفوا بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مرفوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، طه أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله، يا جماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي، يا غرامي، شوفوا بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، صدره واسع ما بين المنكبين يا جماله، وعرضه صافي مثل الفضة اللوجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نياله يا نياله، ريتني أتملى بجماله، يا جماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، هادينا سهل ولين منه جافي يا جماله، والكل بيوصل لوجوده مش خافي يا جماله، هو كامل ومكمل بالأوصاف يا جماله، وأخلاقه حلوة ويا محلى أحواله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي، يا غرامي، شوفوا بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk sharing tajwid, ya. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih kekal istiqamah sehingga kini, sehingga hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan. Tanpa anda tak adalah kami. Cewa. Okey, pagi-pagi dah buat ayat-ayat gitu, ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bersyukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita masih lagi diberikan nikmat pernafasan yang baik, khususnya nikmat iman dan Islam itu sendirilah. Okey, sehingga kita dapat mengecapi nilai-nilai apa yang perlu dilakukan kita sebagai seorang Muslim dalam ni, nak rasa nilai-nilai itu, kan? Nilai-nilai iman dan Islam tu sebenarnya bukan benda yang mudah lah. Perlukan mujahadah yang tinggi, kena ada pengorbanan yang besar, kena ada komitmen. Okey, dia ada sistem lah tuan-puan. Dia ada sistem. Kita nak buat apa-apa kat dunia ni pun sebenarnya ada flow dia, ada sistem dia. Betul tak? Jadi alhamdulillah, syukur sebab Allah masih beri peluang pada kita, beri nikmat cinta kerana ilmu, kan? Allah wujudkan dalam hati kita ni perasaan untuk dekat dengan majlis ilmu, mengikuti kelas-kelas pengajian dan sebagainya. Jadi ada juga yang di sebaliknya yang masih lagi diduga oleh Allah Subhanahu Taala, diuji oleh Allah, yang jauh dengan majlis ilmu, yang jauh dengan Quran, yang jauh dengan ibadat salat dan sebagainya. Jadi kita sebagai hamba ni juga perlu mendoakan agar sahabat-sahabat yang lain akan diberi peluang jugalah seperti mana kita diberi peluang. Cuma jangan mewujudkan perasaan negatif, kita yalah fikir yang buruk-buruk, kan. Mungkin kadang-kadang ada terdetik dah hati kita. Kita manusia tuan-puan, biasalah tu, kan. Cuma kita doakanlah yang terbaik. Baik, jadi alhamdulillah, untuk hari ini 17 Ramadan. Hari ni hari apa tuan-puan? Hari yang orang kata apa, tiap-tiap tahun kita sambut tuan-puan, sempena dengan nuzul Quran. Allahu Akbar. Background TikTok. Pokok bergoyang. Mantap Cik Wan kita. Tolong share dulu nah. Sahabat-sahabat yang baru masuk, bantu saya untuk share dulu, insya-Allah. Jadi bersempena dengan nuzul Quran ni, kita tahulah tuan-puan, tiap-tiap tahun bila masuk je bulan Ramadan, sepastinya pada 17 Ramadan akan berlakunya, kita bukan kata berlaku lah, pasti akan ada sambutan untuk nuzul Quran. Nuzul Quran ni berkaitan dengan penurunan Al-Quran lah, yang mana kita tahu Al-Quran ini diturunkan pada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini menjadi mulia disebabkan penurunan Al-Quran itu berlaku pada bulan inilah. Seperti mana yang firman yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr. Kemudian surah apa lagi? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah. So kita tahu Lailatul Mubarakah ni merujuk kepada bulan yang penuh, malam yang penuh keberkatan, iaitu pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan lah, yang mana kita tahu bulan Ramadan inilah berlakunya malam Lailatul Qadr. Jadi kalau ditanya semula, sebenarnya untuk malam Lailatul Qadar ni pun tak ada siapa yang tahu. Itu antara rahsia Allah. Tak ada siapa yang tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW sendiri pun tak tahu bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada beberapa perkara lah yang menjadi rahsia Allah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Allah sahaja yang tahu. Ya, jadi
itu antara hikmah yang kita boleh nampak lah, betapa hebatnya bulan Ramadan ni, bulan yang penuh dengan ganjaran yang boleh kita orang kata apa, kita pulun tuan. Biasa dengar istilah pulun kan, pulun amal ibadah dan sebagainya. Jadi kalau cerita tentang nuzul Quran ni, saya rasa semua maklum lah kisah penurunan Quran, macam mana penurunan Quran tu berlaku kan. So saya cerita seberingkas lah. Quran ini diturunkan daripada mana? Dari Luh Mahfuz. Quran ni dikumpulkan 30 juzuk ni di Luh Mahfuz tuan-puan. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Okey, daripada Luh Mahfuz ni tadi, Quran 30 juzuk ni dah siap ada dah sebenarnya, dah siap ada dah. Kemudian diturunkan ke langit dunia, diturunkan sekaligus, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Itu asas dia begitulah. Diturunkan secara berperingkat ni adalah hikmahnya. Sebab apa Quran ni tak turun sekaligus? Dalam kitab-kitab banyak menceritakan. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian ayat-ayat Quran ini turun berdasarkan situasi apa yang berlaku ketika itu. Kalau ada isu tentang masalah itu, so turunlah ayat Quran berkaitan dengan tentang apa yang berlaku ketika itu. Itu antara hikmah. Banyak lagi sebenarnya. Okay, dan insyaAllah kalau kita tengok sekarang pun banyak dah ceramah-ceramah berkaitan dengan nuzul Quran. Jadi kita bolehlah ambil sedikit kan untuk kita tahu. Cuma poin yang pentingnya, kalau kita sekadar tahu saja tak guna juga tuan-puan. Yang penting kita kena cuba bawa diri kita lah. Macam sekarang ni kan, kita cuba juga ikut kelas, kita ngaji. Itulah nak mewujudkan perasaan hati ni, nak berpaut dengan Quran ni, itulah mula dia. Dan insyaAllah saya nak bagi tahu, takut terlupa nanti. Petang ni jam 3 petang insyaAllah kita ada live santai. InsyaAllah saya bersama Encik Irfan berdua pada petang ni untuk kita punya tajuk petang ni, Journey with Quran. Macam mana kita nak lalui perjalanan hidup kita ni dengan Quran ni, kan? Macam mana kita nak mula, apa kaedahnya, apa langkahnya, ya? InsyaAllah petang ni nantikan pada jam 3 petang tuan-tuan dan puan. So ready ready, siap-siap jam 3 petang ni insyaAllah. Semua ada ke petang ni? Cuba tuliskan di ruangan komen. Jam 3 petang insyaAllah. Kita buat sharing santai je, tak ada apa pun. Kongsi-kongsi gitu-gitu je. Boleh nak? Nuzul Quran dan dikurniakan malamnya lebih baik dari 1000 bulan selepas itu. Masya Allah. Naam. Puan Jusiah kata kerana Al-Quran Ramadan bulan diturunkan menjadi sebaik-baik bulan. Ya, betul tu. Kalau kita nak bandingkan macam tu lah tuan-puan ya. Ramadan ni sebenarnya bulan tak ada apa pun. Kalau ikut asalnya. Saya pernah dengar daripada ada satu ceramah tu. Ustaz tu bagi tahu bulan Ramadan ni sebenarnya bulan asalnya lah. Dia bulan biasa, tapi dia jadi mulia sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan lah Quran diturunkan. Begitulah juga dengan Al-Quran itu sendiri. Asalnya Quran tu ditulis atas kertas je, dan kertas sebenarnya tidak ada apa nilai pun tuan-tuan. Betul tak? Kertas tidak ada apa nilai pun. Kertas, hanya selai kertas, sebenarnya tidak ada apa nilai pun. Bayangkan kalau di situ hanya ada tulis nama kita, ataupun ada tulis ayat-ayat karangan kita sekolah dulu ke kan. Kalau penulisan itu jatuh atas lantai sekalipun, kalau terpijak pun macam tak kisah pun, betul tak? Tetapi bayangkan kalau di atas kertas itu tertulisnya ayat Quran, automatik kita jadi gelabah kan. Kita jadi ayat Quran tu kan, kita pun angkat. Tak baik. So, kita ada kesedaran tu. Sebab apa? Mulianya Al-Quran. Nampak tak Allah jaga Quran ni macam mana? Dan ini adalah satu mukjizat yang kekal lah. Okey, satu mukjizat yang kekal.
Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ni banyak mukjizat dia, tetapi hanya bersifat sementara. Cuma untuk Al-Quran ni adalah salah satu kita sebut apa, wasiat peninggalan Nabi yang kekal daripada hari ni sampailah hari kiamat nanti, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ianya terjaga dan terpelihara lah. Siapa yang nak jaga tu? Kita lah. Boleh nak? Petang ni live lagi pukul 3. Okay, Farhan Izni kena join, wajib join. Cik Wan Azhar Sharifuddin pun wajib join. Boleh nak? Alright, insyaAllah kalau tak tertidur. Janganlah tidur ya. Sebentar tuan. Okay, jadi insyaAllah itulah sedikit saya nak kongsikan pagi ni. So salam nuzul Quran buat semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Ramadan yang berbaki ni kita dapat lalui dengan baik sehinggalah selesai. Jadi untuk hari ni insyaAllah kita nak sambung ayat, hari ni 3 ayat tuan-puan, sebab ayatnya pendek-pendek. So hari ni kita nak baca, kita nak sambung 3 ayat, ayat 225, 226 dan 227. Okay. First time masuk. Puan Faridah. Waalaikumsalam Puan Faridah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Okay, baik. So tuan-tuan perempuan mungkin dah ready dah. Sebelum kita mula sharing tajuk ni, mesti tuan-puan dah cuba baca dulu kan, masing-masing kat rumah. Ada yang dah jauh pun mungkin. Jadi Alhamdulillah. So hari ni kita nak semak lah mana yang boleh kita perbaiki, kita perbaiki dari sudut hukum hakam pada ayat ini, insyaAllah. Jadi terlebih dahulu, jom kita dahulukan pertemuan kita pada hari ini yang penuh dengan barakah, keberkatan, dan mudah-mudahan kita dipayungi sayap para malaikat, insya-Allah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Okey, jadi insyaAllah kita baca dulu 3 ayat ni tuan-puan. Kita baca sama-sama pelan-pelan Kita baca sama-sama pelan-pelan. Kemudian kita akan teruskan untuk sesi bedah-membedah kita lah macam biasa. Jadi jangan lupa untuk kita tajdid niat kita dahulu. Bila kita ada kesibukan dengan dunia ni, ya saya faham, saya pun kadang-kadang ada masanya kita yalah gelak ketawa, gembira, main dan sebagainya. So bila tibanya masa untuk kita memberikan tumpuan pada ilmu agama ni, so kita kena berikan tumpuan betul-betul lah, insyaAllah. So saya harap sahabat-sahabat yang menonton ni semua dalam keadaan yang bersedia. Okay, kalau ada nota catatan tu, itu yang paling terbaik lah untuk tumpuan tanda catat apa yang perlu. Saya ceria hari ni. Saya tiap-tiap hari ceria. Cuma ada time kot tak? Okay, jom kita baca dulu. Sedia semua? Ready? Tarik nafas. Baca kuat-kuat yang kat rumah tu. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi terima kasih sahabat-sahabat yang dapat ikut. Tak apa, selepas ni kita nak buat sesi bedah-membedah pula ya. Yang baru masuk, yang belum share, bantu saya untuk share dulu. Jangan lupa untuk share. Komen-komen juga, share. Share tu percuma je tuan-tuan. Boleh lah? Baik, jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah-membedah kita. Sedia ya? Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tuan-tuan dan puan, huruf lam berbaris atas. Huruf lam berbaris atas dan selepasnya ada alif mat. Jadi kat sini 2 harakat lah. Dan sabdu ni takkan berfungsi kalau kita nak memulakan bacaan di sini. Sabdu ni akan berfungsi kalau kita nak sambung daripada ayat sebelumnya. Okey? Jadi la ni kita hanya terus sebut la lah. Jangan tarik dulu. La yu'a kan? La. Bila tanya kenapa buat macam tu, kita pun kata kan ada sabdu tu. Jadi bukan begitu tuan-tuan. Kaedahnya, konsepnya, sabdu itu akan berfungsi ketika mana bersambungan dengan ayat sebelumnya. Okey, clear 2 harakat. La yu'a, huruf ya pada depan yu 1 harakat. A ni 2 harakat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian huruf kha tebal baris bawah, khi. Huruf zal tuan-tuan dan puan 1 harakat juga. Okey. Zu kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. La yu'akhidhu, zu huruf zal, keluarkan hujung lidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi kumullah. Baik, selepas keluarkan hujung lidah pada huruf zal ni, huruf kaf muncung juga, ku. Okey, jangan tebal biasa nipis je, ku, huruf kaf. Kemudian huruf mim baris depan mu muncung bibir juga. Kalimah Allah, lam pada kalimah Allah ni kita kena tebalkan. Sebab apa? Sebelum kalimah Allah terdapat huruf yang berbaris hadapan, iaitu pada mim ni lah kalau kita tengok kan. Jadi tebalkan. Kumu, mu, mullah. Jangan mullah. Mullah itu lidah ke dalam tu. Mullah, mullah, mullah. Okey. Hati-hati dalam penyebutan lafzul jalalah, kalimah Allah ni. Kalau nipis sangat pun dia takkanlah jadi nipis kumulla kan. Jaranglah. Dia kumulla, biasanya bunyi macam tu lah. Khidhukumullahu, kumullah, kumullah. So kita tak mau yang bunyi kumullah, kumullah. Okey, pangkal lidah akan terangkat tuan-tuan. Pangkal lidah akan terangkat. Hujung lidah akan kekal di langit. Tempat dia lah, makhraj dia, hujung lidah. Tapi kalau kita hujung lidah tu kita gulurkan ke dalam, itu yang jadi kumullah, kumullah. Tak percaya tuan-puan buat. Rasakan perbezaan tu, buat pembandingan sendiri insya-Allah. Okey, clear
La yu'akhidhukumullahu. Huruf ha beri depan hu. Billaghwi fi aymanikum. Billaghwi fi. Billah. Huruf ba baris bawah bi. Kemudian huruf lam. Okey, ni bukan kalimah Allah tuan-tuan Ni huruf lam biasa. Alif lam syamsiyah. Billah, billah. Kemudian matikan ghain. Bilagh. Billaghwi lagh. Huruf ghain. Huruf nak sebut susah rasanya. Huruf ghain ni jangan tahan suara tuan-puan. Dia ada sifat rakhawah di situ, iaitu suara yang terlepas huruf ghain ni. Tuan-puan dah daftar seminar sifat huruf belum ni? Kalau belum, lekas daftar. Tapi hari ni reganya dah lain lah. Sebab lah daftar harga early bird semalam. Ya. Nanti depan sikit lagi ni saya cerita sikit ya. Macam mana pula kita punya progress untuk seminar sifat huruf ni. Baik, sambung semula. Huruf ghain. Huruf ghain ni jangan tahan suara. Macam mana tahan ni? Billaghwi bunyi belakang tu, bunyi tercekik tu. So kita tak mau bunyi tertahan tu. Itu yang maksud saya tertahan tadi. Okey. Billaghwi fi. Assalamualaikum Ustaz. Ya al, you all. Ustaz you all. Oh Ustaz you. Al tu mat. Mana? Al mana? You al. Al tu mat badal ke tak? Al mana Oh ni. Oh saya tak sebut tadi ni mat badal tuan-puan La yu'akhidhu. Okey, mat badal ni. Ni mat badal ni. 2 harakat. Hamzah 2 harakat. Saya lupa sebut mat badal La yu'a tu 2 harakat. Mat badal 2 harakat. Sama macam mat asli lah, tapi sebabkan dia hamzah kan, so disebut mat badal. Okey. La yu'akhidhukumullahu billaghwi lagh. Biarkan suara mengalir. Itulah yang disebut ar-rakhawah. Suara yang mengalir. Billaghwi fi. Dapat bunyi ghain tadi. Dalam masa yang sama kena tebal lah. Pangkal lidah kena naik. Dia ada sifat isti'la. Ada sifat isti'la. Pangkal lidah ni kena naik. Billaghwi fi. Kalau tak naik tak jadilah. Lak. Macam tu je lah. Laghwi. Dan kebetulan pula kita tahu bahawa huruf ghain ni datangnya daripada pangkal kerongkong. Jadi dia dekat lah. Mudah. Ya. Billaghwi fi. Panjang fi ni berapa harakat? 4 ataupun 5. Wi 1 je lah. Wi 1 je. Fi kalau kita tengok ni ada simbol mad. Selepasnya ada hamzah kan. Nampak je simbol ni. Selepas dia ada hamzah, maka panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Hukum apa? Mad jaiz munfasil. Hukum dia mad jaiz munfasil. Billaghwi fi aima. Ni huruf ya mati ataupun ya sukun sebelumnya baris atas. Disebut kat sini bacaan lin. Bukan mat Bacaan yang lunak. Bacaan yang lunak. Okey, lembut. Fi. Macam mana nak lunak tu? Aima. Jangan buat bunyi dengung aima. Kosongkan bunyi dia. Aimanikum. Dapat tak? Kemudian kum ni kalau kita berhenti ke sambung ke tetap dibaca dengan izhar, dengan jelas.
Nama hukum dia mim mati bertemu waw kan, izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim mati itu, jelaskan makhraj dan sifatnya untuk mim lah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca balik dari mula tu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Okay, ready? Kita baca sama-sama. Kita berhenti. Pendek-pendek je. Kita mula dengan isti'azah, kemudian terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Selesai Okey, habis sebahagian daripada ayat 225. Kita sambung lagi. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Walakin, huruf wa beratas wa. Okey, huruf wa beratas wa. La kat sini 2 harakat. Ni alif mat kecil tuan-tuan. Okey, alif mat kecil sahaja. Kemudian sebelumnya pada atas, so kita tahulah mat asli kan. Di sini nun mati bertemu ya. Okey, tadi kalau kita baca macam ni bunyi dia kan, walakin baik. Jadi di sini tuan-puan, kalau kita tengok pada huruf kaf, kaf ni baris bawah. Kaf ni baris bawah. Kemudian kita nampak adanya pertemuan nun mati bertemu ya. So daripada pengaruh kaf tu sendiri kita dah bawa siap-siap dah. Betul tak? Cuma yang saya nak pesan ni, pastikan kita hati-hati, jangan biarkan bunyinya kosong. Contoh kosong, hilang sifat dengung. Sebab kat sini ada hukum ni, idgham bi ghunnah. Idgham, memasukkan bunyi nun mati itu ke dalam ya. Waktu ki tu belum dengung lagi. Ki macam biasa. Dia satu jalan lah tu. Tu kita nak suara gunnah tu wujud. Berbalik kepada nama hukum tu lah, idgham bi gunnah. Jangan faham gunnah tu gunnah 2 harakat tu, tidak. Itu kadar. Tapi nak wujudkan unsur tu, di mana tu bunyi tu tadi, di pangkal hidung kita. Beza dengan kalau kosong. Tuan-puan dapat beza tak? Cuba respon sikit di ruangan komen. Sebab biasalah kita bukan dengar depan-depan kan, pakai mikrofon ni, takut tuan-puan tak jelas. Saya buat yang kosong dulu. Hilang sifat dengung. Saya hanya panjangkan kadar 2 harakat je, buat syarat, seolah-olah nampak macam dengung, padahal tak ada pun. Yang kedua, disertakan dengan sifat gunnah, dengung. Tuan-puan dengar tak perbezaan tu? Kalau dengar, tuan-puan pula buat dan rasakan, boleh bezakan. Alhamdulillah. Jadi bila semua clear, so tuan-puan pun faham lah apa yang saya cuba maksudkan ni. Jadi mana-mana hukum pun, bila namanya gunnah, dengung, pastikan bunyinya betul-betul mengalir ke hidung. Okey, sebab kita tak boleh nak nafikan sifat nun tu, dia memang ada sifat gunnah dia. Okey, dan sifat gunnah. Dan kalau kita tak cerita tentang sifat pun, berbalik kepada makhraj dia sendiri. Makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun dan mim, yang memangnya
sebahagian suara ni akan mengalir terus ke pangkal hidung. Okey, jelas Okey, ada beza. Alhamdulillah. Terima kasih untuk respon semua ya. Jadi bunyinya walakin yu'a. Dan ingat tak saya pernah sebut cara nak check dengung kita ni jadi ke tidak, tutup hidung kan. Bila kita sebut tu tutup hidung. Kalau kita sebut bila kita sebut kemudian kita tutup hidung tu, bunyi tu lancar je. Walakin yu'a. Maknanya ada lah tak kena tu. Lancar je. Tengok saya sebut lancar je. Walakin yu'akhidhukum. Tapi kalau sangkut kat hidung ni, walakin yu'akhi, ni rasa di hidung ni bergetar ni. Gatal pula. Okey, jelas tuan-puan? Ya, kena tutup hidung. Bawa rasa. Okey. Yu'akhidhukum. Baik. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Mat badal, 2 harakat. Okay, ini hamzah. Wow, ni rumah pada hamzah ni ya. Jangan dibaca pula. Yang kita sebut ialah hamzah. Kemudian selesai hamzah 2 harakat. Khidhukum. Ni sama macam perkataan awal ni sebenarnya. Huruf kha pada bawah tebal. Khi. Yu'akhidhukum. Zu. Huruf zal baris depan zu. Okey. Kemudian kum bima. Mim mati bertemu ba. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Okey. Tutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Khidhukum bima kasa. Bima, ma ni 2 harakat. Ma ni je 2 harakat. Ni alif mat, sebelumnya balik atas. Kasa dua-dua ni 1 harakat sahaja. Ba ni matikan ta terus. Dan pada ta yang mati ataupun ta yang sukun akan ada sifat hams. Ingat lagi kan? Kasabat qulu. Kasabat bat. Nak bagi kita punya sifat hams ni betul-betul jadi tuan-puan, kena pastikan bila kita sebut ta tu Allahumma salli ala Muhammad, sifat syiddahnya betul-betul berlaku. Sifat syiddah. Apa itu syiddah? Suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Bila kita sebut bat, cuba sebut bat tuan-puan. Bat. Nampak tak? Suara tu dah tak boleh pergi dah. Itulah maksudnya suara yang tertahan. Bat. Kita tolak suara kita dah tak keluar dah. Kerana apa? Kuatnya berpegang pada makhraj tu. Pegangan makhraj tu kuat. Maksudnya daripada lidah kita ni dengan gusi atas tu, di bahagian pangkal gigi, makhraj ta, makhraj bagi huruf ta, bat. Hujung lidah tu betul-betul tutup. Tidak ada satu aliran suara pun yang boleh mengalir selepas itu. Cuma yang berlaku yang berlaku apa dia? Sifat hams, iaitu nafas yang terlepas. Selepas tertahannya suara, terlepaslah nafas. Itu special huruf ta ni. Bima kasabat. Baru jadi. Kalau kita tak pegang sifat syiddah betul-betul, maka berlakulah leaking. Okay? Bocor tuan-puan. Kasabat qulubukum. Kasabat bat. Sebab apa? Lidah kita longgar. Kita tak tahan betul pada makhraj dia, maka
hams yang berlaku tu bocor. Dia berhumburan lah. Kabat, kasabat, dia bunyi itu bukan sifat hams. Okay, kalau ikut dengar tu iyalah sifat hams lah, cuma dia tak tepat, kurang tepat. Okay, jadi nak berbalik kepada semua sifat ni. Sebab tu nak cerita pasal ta ni banyak sifat dia. Okay, huruf ta ada berapa saja sifat pada ta ni. Okay, ta ni saja ada 5 sifat pada dia. Cuma adalah yang daripada 5 tu adalah yang penting untuk kita dahulukan, untuk cukup untuk kita faham itu je. Bukan nak faham sampai ke 5-5 pun, tapi kalau faham lagi baik. Okey, jadi sifat syiddah dengan hams ni kena difahami dengan baik lah. Jadi huruf ta ni kalau ikut istilah kitab-kitab disebut sebagai sifat syiddah mahmusah. Syiddah mahmusah, suara yang tertahan dan terlepasnya udara. So saya ulang balik. Bima kasabat, tahan dulu, kasabat. Bila tahan tu jangan tuan-puan nampak sangat ada jarak, ada gap kan. Bima kasabat qulu, itu lambat sangat, dia steady je. Bima kasabat qulubukum, bima kasabat kasabat qulubukum. Boleh nak? So tak perlu sebut kasabat qubat. Orang kata berselerak udara tu. Yelah, sebab bila tak kuat pada makhraj tu, maka dia ada macam ada lapang lah. Hujung lidah tu pada makhraj ta tu dia ada jarak. Dia macam ada ruang untuk nafas tu terus pergi, terus mengalir. Faham ke ni? Kan? Ni cerita bab sifat tuan-puan. Jadi itulah dia sifat hams pada huruf ta. Bukan hanya pada ta sahaja, dan ada lagi 9 huruf. Fahassahu syakhsun sakat. Okey, itu dia 10 huruf yang bersifat hams. Nak tahu lebih lanjut? Tunggu dalam seminar nanti, insya-Allah saya akan terangkan panjang lebar nanti, insya-Allah. Ni kita sebut yang ada kat sini dululah, ya. Baik. Qulubukum, huruf qaf tebal selamanya. Qu tebal Bima kasabat qulubukum, huruf qaf dari sifat isti'ala dia. Okey, pangkal lidah naik. Kalau tak naik jadilah huruf ku. Dia naik tapi jadi seakan huruf kaf. Qulubukum, qu. Kita nak betul-betul pangkal lidah. Pangkal lidah tu naik. Qulubukum, okey, huruf qaf muncul ke? Muncul lah, sebab baris depan kan. Qulu, lu ni 2 harakat ni waw mad sebelumnya baris hadapan. Bukum, ba baris depan, kaf baris depan. Qulubukum, mim mati. So mim mati ni kalau kita tengok, mim mati dia bertemu siapa ni? Waw kan. Jadi kalau kita berhenti ke sambung ke, dia tetap dibaca dengan izhar syafawi lah. Okey, izharu syafawi, jelas pada sebutan mim. Bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Wallahu, kalimah Allah sebelumnya baris atas kena tebal. Tebal pada lam tuan-puan, jangan waw ni. Tak mau waw, nanti jadi waw pula. Wallahu, 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 wallahu ghafurun halim. Boleh? Hal fahimtum aw la? Okey, faham ke ni? InsyaAllah kita teruskan lagi. Hu ghafurun halim. Huruf ha pada depan hu, ghain tebal, gha terangkat pangkal lidah. Okey, huruf musta'alah. Okey, huruf isti'ala. So musta'aliyah, minta maaf, ni huruf disebut huruf musta'aliyah, yang mana bersifat isti'ala lah, pangkal lidah yang terangkat.
naik pangkal lidah. Gha. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun. Fa baris depan fu ni waw mat, sebelumnya baris depan run. Ra baris depan, tanwin baris hadapan. Kena tebal ke? Ya, run. Ghafurun ha. Ha pedas. Kemudian ni bukan alif tuan-puan, ni huruf lam. Ni kan terbaca ha. Ya. Lepas tu tak tahu dah nak baca macam mana, sebab dia tersilap kan. So kena patah balik. Wallahu ghafurun halim. Hali. Lim kat sini ma'arid disukun tuan-tuan puan. 2, 4, 6. Okay, kita nak berhenti pada mim, dan sebelum mim terdapat ma asli disebut ma'arid disukun. Wallahu ghafurun halim. Walaki, saya ambil balik dari sini Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Kita baca sama-sama. Wala, 1, 2, mula. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Baik, selesai ayat 225. Kita teruskan. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata. Maaf, silap. Saya ulang sekali lagi Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Okey, huruf lam ni pun sama lah macam saya cerita kat awal ni tadi. Lam yang bersabdu ni kan, baris bawah ni tak perlu disebut kalau kita nak mulakan bacaan di sini. Dia akan berfungsi kalau kita sambung dengan ayat sebelum dia lah. Kat sini kan, wallahu ghafurun halimul lillazi, barulah sabdu ni berfungsi. Okey, lillazi, huruf lam yang bersabdu baris atas, lillah. Huruf zal keluar ke hujung lidah dan panjangkan 2 harakat. Ni ada ya mad. Okey, dan partner dia lah sebelum dia baris bawah kan. Lillazina yu'lu, huruf hamzah yang sukun sebelumnya baris hadapan. Yu, tahan suara. Okey, sifat syiddah, suara yang tertahan. Lillazina yu'luna min nisa. Jangan ada tawallud. Yu'lu sikit Lillazina yu'lu. Dia buat sama-sambung bunyi je. Lillazina yu'luna min. Tak mau gitu. Kalau nak menyanyi boleh lah buat kopi tu tuan-tuan dia. So bagi disiplin bunyi dia. Lillazina yu'luna min nisa'ihim. Lu 2 harakat. Ni waw mat sebelumnya baris depan. Na min, nun baris atas na, min nun mati bertemu nun mati bertemu nun, idgham bi gunnah, nun mati bertemu nun, idgham bi gunnah, masukkan nun ke dalam nun. Itulah bunyinya disempurnakan.
Min. Tahapan dengung yang pertama tuan-puan. Okey, dengung yang sangat-sangat sempurna. Min nisa. Min. Okey, jelas tak setakat ini tuan-tuan puan? Okey, satu lagi tambahan kat sini boleh juga kalau kita sebut idgham mutamatsilain. Okey, mungkin jarang dengar lah. Okey, biasa kita tengok kat sini bacaan nun mati kan. So kita tengok nun mati bertemu nun, dalam kepala kita idgham bi gunnah. Yes, itu adalah jawapan yang biasanya kita dengar. Cuma kalau disebut juga di sini sebagai idgham mislain ataupun idgham mutamatsilain, tidak ada masalah. Memang itu hukum dia. Okey, mislain mutamatsilain. Sama je, mislain mutamatsilain sama maksud dia, iaitu dua huruf yang sama. Yakni pertemuan nun yang mati bertemu dengan nun yang hidup. Kan konsep dia sama. Kalau lam mati bertemu lam hidup, mim mati bertemu mim hidup. Okey? Jadi sama sahaja, disebut sebagai idgham mutamatsilain juga, tak ada masalah. Tapi nak mudah tuan-puan, tak nak pening kepala, sebut satu hukum basic yang biasa kita dengar lah, idgham bi gunnah, selesai. Cuma ni saya sebut lah. Kok ada orang sebut idgham mutamatsilain, kita pun rasa macam bukan. Kita menafikan, ni idgham bi gunnah je, bukan idgham mutamatsilain kan. Sebab tu saya sebut. Okey nak? Lillazina yu'luna min nisa, panjang 4 atau 5 harakat. Ini simbol mad bertemu dengan hamzah. Min nisa, panjang 4 atau 5 harakat. Ihim, min nisa. Sebab apa panjang? Sebab ada hamzah ni kan. Simbol ni bertemu dengan hamzah. Simbol mat ni yang kita sebut Allah akbar, lupa pula. Ombak, misai kan, lama tak sebut tu. Kalau simbol tu selepasnya ada hamzah, panjangnya 4 atau 5 harakat lah. Kemudian i ni jelaskan bunyi dia, min nisaihim, hamzah baris bawah i, ha baris bawah hi, matikan mim, jelaskan izhar syafawi, mim mati bertemu ta. Ihim tarabbusu. Jangan busuk pula tuan-puan, hati-hati sebutnya. Tarabbusu. Tara, ra ni tebal, sabdukan ba ni rabbu, tarabbu, dan huruf sad ni tebal. Okey, tarabbusu min nisaihim tarabbusu. Busu yang tebal pada sad jangan busu. Jangan ba tu tebal sekali. Bu biasa je, bu, busu, huruf sad. Okey, huruf sad ni dia sangat tebal lah kalau nak dibandingkan dengan huruf isti'la, sebab dia ni dia ada sifat itbaq. Sifat itbaq. Lidah kita ni, sebahagian besar lidah ni semua naik su. Okey, daripada belakang sampai depan. Okey, huruf sad ni makhraj lain, kita bukan cerita makhraj, kita cerita bab sifat. Okey, busu gitu. Tarabbusu arba. Huruf ra yang sukun ataupun ra mati, sebelumnya terdapat huruf baris atas, so kena tebalkan. Arba'ati, ba ain ta baris bawah, ba'ati. Ashhur, matikan shin biasa je. Tarabbusu arba'ati ashhur, arba'ati ashhur gitu. Boleh tuan-tuan dan puan. Huruf ha pada depan hu, matikan ra dalam keadaan yang tebal nipis.
Tebal ke nipis ni tuan-puan? Ha. Lama tak tanya pasal ni. Senyap je, hari ni tak banyak komen ya. Nampak bagi tumpuan sangat tu. Ke tidur? Bulan puasa ya, ngantuk, penat. Okey. Arba'ati ashhur. Hur tu nak baca tebal ke nipis tuan-tuan perempuan? Sila jawab di dalam komen kita ni. Bagi sebab sekali nah. Tak mau jawab tebal nipis je, bagi sebab sekali. Kalau nipis sebab apa? Kalau tebal sebab apa? Bagi sebab sekali. Senang terus nak baca. Semua jawab tebal je. Tak ada sebab dah. Ini level handai dah ni. Level handai. Terus cak jawapan dia. Tak ada sebab dah. Dah nampak dah lekat dalam kepala orang kata. Ni soalan senang sebenarnya. Ya? Orang kata soalan kacang ustaz. Soalan kacang Mak Lodeh. Cuma tak kacangnya bila baca arba'ati ashhur. Ya tak? Dari ilmu teorinya tahu. Bila baca udah ashhur. Jadi kena biar seiring tuan-puan. Kita faham teori, kita baca pun betul juga tebalnya. Okey. Tak apa, jawab dulu ya. Tebal sebab sebelumnya baris depan. Masya Allah. Tepukan untuk diri masing-masing. Mantap semuanya. Mantap semuanya. Handai berbenar ni orang kata ni. Semua betul ni, tak ada yang salah ni. Alhamdulillah. Sonok tengok jawapannya. Tiba tengah puji-puji kan, tiba ada satu nipis. Tapi harap-harapnya tak ada lah. Setakat ni so far semua apa? Semua jawab tebal. Okey, terima kasih. Jadi jawapannya betul, tebal saja tanya soalan senang. Biar senang sikit jawab tuan-tuan ya. Nanti baru tanya soalan susah. Arba'ati ashhur. Hur. Tebal Macam mana tebal? Okey, pertama makhraj ra ni kat mana kena tahu dulu. Hujung lidah ke langit. Ashhur. 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 Pangkal lidah turut naik. Itu je. Tuan-puan ingatlah. Okey, kaedah dia kalau tebal je pangkal lidah mesti naik. Itu je. Okey. Jelas ke tidak? Boleh nah? So kalau dia jawab betul tebal, so bunyi pun kena tebal. Arba'ati. Ya Allah, ati. Arba'ati ashhur. Nak buat pelan-pelan susah no rasanya. Arba'ati. Tu pun tebal juga. Arba'ati ashhur. Hur. Kalau nipis hur. Bunyi tu belakang tu. Ashhur. Kak Safiah tak ada ya? Saya bawa perasan. Orang kuat kita tak ada. Jelas suara Ustaz dan katanya. Alhamdulillah. Okey bunda, selamat. Moga dipermudah lulusan di hospital tu. Slow motion. Okey boleh. Dapat tak bunyi dia tadi? Arba'ati ashhur.
tebal. Itulah tebal tu tadi. Okey, pangkal lidah naik. Ingat tu sampai bila-bila. InsyaAllah. Terima kasih untuk respon sahabat-sahabat semua. Mantap. Orang kata padu. Okey, kita sambung. Sorry. Kita baca dululah. Lilladzi. Saya baca dulu sekali lagi, kemudian kita ulang. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Kita teruskan. Fa pada atas, kemudian ni alif ni tiang kepada hamzah ni, bukan alif mat. So fa'i, dua-dua ni terpisah. Fa satu harakat, i satu harakat. Cuma kita tengok sebab kat sini ada pertemuan nun mati dengan fa. So kat sini hukumnya ikhfa haqiqi, sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Fa'in nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Dan kita tengok fa ni kena tahu dulu status dia tebal ke nipis. So dia huruf istifal, huruf yang nipis, bukan huruf tebal. Okay, huruf yang nipis. Fa'in bersedia nak sebut fa, jangan naikkan kadar dengung tu. Fa'il fa, tuan-puan dengar pun pelik bunyi lah. Fa'il tu. Dia macam berlawanan, tuan-puan. Dia tak cantik tu. Dengung tu betul dah, sembunyi tu betul dah, tapi kurang tepat. Jadi kena bergantung, kena tengok huruf apa dia bertemu tu. Martabat dengung tu berlaku perlu dilihat pada huruf apa yang dia bertemu tu. Macam nun ni dia bertemu dengan fa, kena tahulah. Sebab tu saya sebut tadi, kena tahu dulu status fa ni tebal ataupun nipis. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ panjang 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Ni simbol mad bertemu dengan hamzah. Okey, bertemu dengan hamzah. 2 harakat. Okey, ni mad boleh kita sebut mad asli ataupun mad syibhu badal. Shibih badal. Okey, shibih badal. Boleh yang menyerupai mak badal, tapi nak mudah sebut mak asli je lah. Maksudnya hamzah ni bukan hamzah yang disebabkan pertukaran. Siapa yang dah pernah belajar hukum mak badal, maka fahamlah apa yang saya sebut ni. Mak badal ni kan panjang cerita dia, ada proses dia macam mana boleh berlakunya mak badal tu. Okey, jadi kat sini dia sebenarnya mak asli lah. Mak asli 2 harakat, senang je nak sebut. Kalau kita confuse, tak tahu apa nama hukum pun tak apa, tuan-puan. Janji kita tahu kadarnya 2 harakat. Kalau orang tanya, ni baca berapa harakat? 2. Apa hukum dia? Saya ingat tapi kan, pandai-pandai lah. Ingat tapi terlupa lah apa pandai tak tahu pandai-pandai lah, temberang. Kalau orang tanya jadi kalau nak mudah, jawab mak asli lah. Mak asli. فَإِن فَاءُوا فَإِن, sekali lagi, fa'in, huruf fa pada atas, hamzah pada bawah, fa'i, dan wajibul ghunnah pada nun yang bersabdu, dengung sempurna.
Sempurna. Fa inna Allah, kalimah Allah kena tebal, taghlidh. Okey, tebal pada lam ni. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Cuma ingat, yang tebal pada lam bukan pada nun. So tak maulah fa innallah. Semangat benar bunyinya. Fa innallah, ambil no bunyi, no. Okay, benda ni halus tuan-puan. Kalau kita baca laju lagi tak perasan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tuan-puan perasan ke tak? Kalau saya tak sebut benda ni, tuan-puan mesti tak perasan. Fa innallah, nallah. So fa inna, na. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nak baca laju ke pelan ke tak ada masalah tuan-puan. Asalkan kita jaga, kita berikan hak-hak sifat pada huruf tu sendiri. Puan Zurina, bab mat badan ni sampai ni tak dapat nak menjawabnya. Sebab dia berkaitan dengan bahasa Arab tuan-puan. Okey, berkaitan dengan bahasa Arab. Berkait fa innallaha gha, huruf ghain sekali lagi kita jumpa angkat pangkal lidah kita, gha, sifat isti'la. Ghafufu. Tuan-tuan perempuan jangan pelik mulai sekarang saya akan mulakan biasa untuk sebut-sebut nama-nama sifat supaya ianya tak asing pada telinga kita. Kebetulan pula nanti kita nak masuk seminar nanti, so tuan-puan dah biasa dengar dengan istilah tu, jadi tidaklah orang kata apa bila masuk seminar tu nanti tuan-puan terkontang-ganting. Maksudnya satu apa pun tak tahu. Sekurang-kurangnya, oh pernah dengar ustaz sebut ni, pernah dengar nama ni, oh pernah dengar keadaan yang begini, oh pernah dengar suara yang terlepas, oh suara yang tertahan, oh terangkat lidah, oh terangkat pangkal lidah, kan? Oh terangkat sebahagian besar lidah. Sebab dia semua dekat-dekat je tu. Dia punya jalan cerita dia tu nanti. Jadi tuan-puan cuba hadamkan pelan-pelan. Bukan suruh hafal pun. Kalau dapat hafal, alhamdulillah, kan, lagi baik. Tapi saya akan biasakan tuan-puan. Tak apa, ilmu ni kita dengar selalu. Ilmu kena ada proses tikrar, kena ada pengulangan. Kemudian kena kena praktikal lah, kena praktik, kena latih selalu. InsyaAllah lama-lama nanti dapat. Boleh nak? Jadi jangan terkejut. Takut nanti tengok apa ustaz makin lama makin ganeh-ganeh bahasa ni. Dulu elok je, mudah faham. Sekarang ni udah isti'la, itbaq, infitah, takrir. Semua istilah Arab ustaz sebut ni ustaz. Kami bukan orang Arab. Idak lagi tu. Kalau nak Arab, baik saya terus cakap, InsyaAllah sawfa atakallam al-lughatul arabiyyah al-yawm fi hadha dars, kan? Baik cakap Arab terus semua. Tapi tak perlulah, sebab kita nak fahamkan istilah-istilah Arab tu yang sememangnya wujud daripada dalam kitab lagi. Cuma kita nakkan kefahaman apakah di sebalik maksud-maksud ataupun nama-nama tu tadi. So jangan salah faham lah. Takut terkejut nanti bila saya sebut, kan, nama-nama tu tuan-puan rasa macam alamak, malas lah ikut izin ngaji dah. Ustaz dia pun dah sebut perkataan yang ganeh-ganeh ni. Saja istilah ganeh. Itu je. Sebab tu saya harapkan tuan-puan kena sedap punya Arab ustaz tu. Wish. Itu sebab dengar kat telinga puan tu. Kalau dengar dia orang Arab, dia gelak yang saya cakap ni. Lama dah tinggal Arab tuan-puan. Saya seleh cakap dulu waktu zaman Sadi dulu lah, kat Mesir dulu. Kat situ lah pun nak merepak-repaknya. Dah balik Malaysia ni perbuatnya. Nak cakap dengan siapa pun tak tahu, kan. So dah berkarat tuan-puan. Dah berkarat. Sikit-sikit tak boleh lah. Basic-basic sekolah-sekolah rendah punya level. Okey, mau kita.
Sambung sikit lagi ni ha. Fa innallaha ghafurur rahim. Ghafurur ra. Tanwin bertemu ra. Okey, kat sini idgham bila gunnah. Fu ni mak asli Fu mak asli. Rurra tanwin bertemu ra. Tanpa gunnah. Ingat, tanpa dengung. Rurra. Ghafurur ra. Ghafurur ra. Ghafurur ra. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Gitu. Ra ni tebal balik atas. Kemudian ha pedas. Pedas. Spicy tuan-tuan. Tapi jangan pedas no. Biasa-biasa je. Him. Ni mim. Kita berhenti kat mim. Sebelumnya ada mak asli kan. So ma'arid li sukun 2, 4, 6 harakat. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okey, kita baca sama-sama. 1, 2 mula. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ingat huruf gha ni. Ha ghafur. Tadi saya buat macam tak ada bunyi sangat. Sikit ulang balik. Macam tak cukup. Tak cukup rencah. Sekali lagi tuan-tuan. Fa'in fa. Sekali lagi 1, 2 mula. Fa'in fa'u fa'inna Allaha ghafurur rahim. Selesai. Pergi Mekah nanti Ustaz. Senanglah bercakap dengan orang Arab di sana. InsyaAllah doakan saya. Aku dapat sampai tanah suci tu, dapat buat umrah pun jadilah tuan-puan. Ya tak? Teringin juga. Dulu ingat waktu study dulu, ingat sebelum balik Malaysia tu nak orang apa macam transit lah dulu kan. Tapi time tu ada biasalah ya, bukannya kerja lagi. Duit mak pak lagi orang kata lah. So bajet lah, ada isu tu, tak ada rezeki. So doakan lah, kok ada rezeki saya sampai sana. Teringin juga. Tuan-puan mesti dah 5-6 kali pergi tu ya tak? Pergi umrah ni tu. Saya teringin juga nak ngadap tu Kaabah. Selalu tengok gambar je. Okey, kita pasang niat dulu, betul? Pasang niat. Ada rezeki jalan, tak ada rezeki tak apa, Allah Maha mengetahui. Tapi kena usaha lah ya. Kalau sembang je duitnya tak kumpul, tak jadi juga tuan-puan. Macam kahwin kan, nak kahwin lelaki lah, nak kena ada duit. InsyaAllah dapat pergi umrah nanti Ustaz. Amin amin ya Rab. Doakan. Ustaz tak pergi lagi ke? Wah, semestinya tak pergi lagi. Tak ada rezeki lagi. Okey, doa-doa. InsyaAllah, mana tahu kot tuan-puan doa ni dimurahkan rezeki saya lepas ni kan. Ada je orang tak apa, rezeki sumbernya datang entah mana. Kadang kita tak perasan. Ada je ya. Okey lagi ke ni semua ni tuan-puan? Kengantuk dah. Jom kita sambung satu ayat lagi. Habis ayat 226, kita sambung ayat 227. Wa in azamut talaqa. Okey, ready? Sedia semua? Saya baca dulu. Wa in azamut talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Wa in azam. Amin ya Rab. Kami pun teringin. Semua teringin ya tak? Dulu dah dekat ke masa belajar? Mesir dengan Mekah tak adalah dekat. Tapi naik kapal lah. Naik kapal murah lah sikit. Tapi apa buat, naik kapal. Naik kapal terbang ada ya tak?
Bayar tiket tu ha. Okey, jom sambung sikit lagi. Ada yang dah ngantuk tu rasanya tu. Okey, kita sambung saja bagi selingan sikit tuan-puan. Sembang-sembang santai sikit. Kan straight benar udah terjelepuk atas meja tu Udah berayo-rayo Quran tu. Ya? Dah lah nanti gurau-gurau. Kan biasa tidur ni air liur meleleh. Udah basah Quran kita Lepas tu tertarik pula, tercagih tu, udah koyak. Kena beli Quran lain. Tu banyak hairnya Kemoh kita. Amin, amin. Cucu pekik. Aduh, macam-macam hair. Okey. Dah. Fokus, jom. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahis samil alim minasyaitanir rajim. Baik. Huruf wa berada atas wa. Wa nipis je wa. Kemudian in, nun mati bertemu ain, nun mati bertemu ain, izhar halqi. Wa in aza wa in tu sifat dengung asli, jangan lupa. Wa in, walaupun dia izhar halqi tuan-puan. Okey, nama izhar, jelaskan sifat dan makhraj, kena faham, bukannya jelas wa in azamu wa in kan bunyi terkejut-kejut tu terpanjat mak kata. Wa in aza, suara biar tawassut, dia tak mengalir, dia tak terlepas. Wa in azamu talaqa. Huruf ain tengah kerongkong. Huruf ain tengah kerongkong. Wa in aza, huruf zai bari atas za. Wa in azamu talaqa. Wa in azamu talaqa. Wa in azamu talaqa. Okey, huruf zai ni lidah duduk dalam je tuan-puan. PKP ingat. Lidah PKP. Jangan keluar, duduk dalam, stay at home. Wa in azamu, mu ni mim ada depan mu. Terus masuk pada ta ni. Nampak punya banyak le huruf kat sini. Tapi rupanya mim ni terus masuk je pada ta ni Alif lam syamsiah Wa in azamu ta. Wa in azamu ta. Wa in azamu طلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا مطا وإن عزموا gitu. Huruf ta ni ada sifat isti'la. Kemudian ada sifat itbaq. Apa benda itbaq tu tuan-tuan dan puan? Mudahnya macam ni lah. Bila kita sebut ta ni, lidah kita ni akan apa ni? Macam mana kau nak buat ni ni. Ni lidah. Okey, ni pangkal lidah. Sekejap. Saya buat macam ni lah, senang sikit. Ni pangkal lidah. Ni pangkal lidah. Lepas tu kat sini akan ada taqa'ur fi wastal lisan. Akan melengkung di bahagian tengah lidah ni. Kemudian atas ni dia tutup balik. Terus pergi pada makhraj ta ni. Faham ke ni entah? Dah apa-apa tarian apa ni Okey. Ni pangkal lidah. Dia akan naik. Maksudnya pangkal lidah naik. Kemudian kat sini ada satu ruang yang melengkung. Kat sini pun naik balik. Ta. Itulah kata itbaq. Itbaq ni maksudnya melekat sepatutnya, ataupun tutup. Tapi mudah istilahnya lebih sesuai untuk keadaan ni, dia melekat. Lidah kita naik ke langit tu. Oh itu.
Macam tadi saya buat lah macam ni. Macam ni boleh, macam ni. Terpulang lah. Asal dia melengkung ya. Kalau tak ada lidah jadi tak? Tak ada. Tak jadilah huruf ta ni. Lidah tak ada. Mana maunya tuan-tuan. Kan lidah ada separuh je. Tak jadi tuan-tuan Ni saya cerita ni dalam yang standard kejadian manusia lah. Okay, yang normal. Ta. Tarian Mak Yong. Saya nak buat tarian piring tadi. Piring tak ada kat bawah, kat dapur. Okey, wa in azamu talaqa. Huruf ta tebal ingat tu. Satu harakat je, jangan bantai dua pula. Ini kadang-kadang seronok benar baca. Tengah melayan-layan tu tak perasan pula. Ini ingat alif mat. Rupanya bukan. Ta. Ta ni satu je. Yang ni badan huruf lam Ni badan huruf lam. Ni alif mat. La dua harakat. Kemudian qa tebal, pangkal lidah naik, isti'la. Talaqa. Wa in azamu talaqa fa in qa satu harakat. Boleh? Qa. Itbaq. Kalau nak eja dia huruf Q hujung. Ustaz Allah tidur ya. Tak apa. Dapat ikut kejap ni jadilah. Nanti tengok ulangan Puan Safiah. Fa inna Allah. Nun bersabdu. Ingat sama macam kat atas tadi. Sempurnakan. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Jangan no. Fa inna Allah. No. Na. Fa inna Allah. Saya buat pelan-pelan. Fa inna Allah. Jangan nial kan. Nak nampak sangat bunyi na tu. Nial. Nia. Tak mau nia. Nah, biasa je. Biasa je. Fa inna Allah. Nampak tak? Sebab kadang-kadang macam saya dulu saya sebelum-sebelum ni lah kerap juga tebal kat nun ni. Fa inna Allah. So bila nak tukar dia jadi macam ni. Fa inna Allah. Dia ada bunyi macam menyentai sikit. Nia. Tak mau bunyi nia. Tak tahu. Fa inna Allah. Terus je. Fa inna Allah. Kalimah Allah tu kena tebal betul lah baru jadi. Kalau tidak nanti bunyi fa innallah. Udah lain pula rupanya. Fa innallah. Lidah gulung jadi nallah. Nallah. Ingat angkat pangkal lidah kita. Mana-mana huruf yang bila saya sebut tebal tu terangkatlah pangkal lidah tuan-tuan. Ingat itu je point dia. Sebut ta kembung pipi kan ustaz. Ta macam kembung lah. Macam kembung. Ta. At-ta. Dia sebenarnya bukan kembung. Dia sebabkan bila berlakunya sifat isti'ala dan itbaq ni tadi, maka angin ni terkumpul tau kat mulut kita ni. Sebab tu nampak macam kembung. At-ta. At-ta. Alt. Maksudnya udah daripada peti suara kita ni, suara yang mengalir tu, kan bila lidah kita dah tutup. So aliran suara tu dia tak boleh nak pergi dah. Kan dia dah tertahan. So dia pergi kat tepi, bahagian tepi yang terbuka ni. So sebab tu kita rasa macam mulut kita kembung. Apa ke istilah tadi? Kembung kan. Istilah kembung. Alta. Bila suara, faham tak maksud saya? Kan bila lidah kita dah tutup ruangan langit tu, so suara yang mengalir dia tak boleh lalu. So dia lalu ikut tepi.
dan dia terkumpul di tengah-tengah tu. Itu yang pak jadilah kembung. Gitu. Faham kan? Mesti fahamnya. Sebab tu orang bila sebut sa, dad, ta, za, kita kata gembung. Sebab itulah dia sifat itbaq. Dia ada 4. Nah, musta'aliyah mutbaqah ada 4. Sad, dad, ta, za. Nanti sifat huruf kita belajar. Kan? Tapi 4 je lah huruf itbaq. Sad, dad, ta, za. Sebab tu 4 huruf ni bila sebut rasa macam kembung pipi. Atas itulah sebabnya tadi. Okay, boleh Sikit lagi. Fa innallaha sami'un. Ha sami. Okay, kalimah Allah tadi tebal. Hasa. Dua-dua ni satu harakat. Mi 2 harakat. Ya mat sebelumnya baris bawah. Ain bertemu ain. Nah, ni hati-hati. Tanwin bertemu ain ni izhar halqi. Baik, itu hukum lah. Cuma sebutan dia. Ain dengan ain ni kena betul-betul bunyi Tak mau satu jadi hamzah, satu bunyi hidung, satu lagi bunyi nama orang, sami'un. Tak mau, sami'un. Okay. Semalam rasa ada jumpa kat perkataan ni. Semalam fa innallaha sami'un ni tengah kerongkong kita. Kalau buat hidung lah bunyinya. Fa innallaha sami'un alim. Alim. Tu jadi hidung. Fa innallaha sami'un alim. Dapat tak? Sami'un alim. Fa innallaha sami'un alim. Boleh kot. Lim tu ma'arid lis sukun. Kita berhenti pada mim sebelumnya mad asli. Saya baca dari sini. Wa in. Dengar pelan-pelan. Sekali kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in azamu الطلاق فإن الله سميع عليم. Okay, boleh. Mau dah. Wa in azamutta. Ready? 1, 2, mula. Sedia sekali lagi saya bilang. 1, 2, mula. Wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Habis dah. Alhamdulillah. Okey. Ustaz ada penyakit ain. Saya ke? Saya ada penyakit ain. Alamak, awak tu. Ke soalan ni? Tak ada tanda soal. Ke puan kata saya ada penyakit ain? Puan Zawiyah. Jangan gitu. Terkejut baca Ustaz ada penyakit ain kan? Mok. Okey. Sekejap tuan-tuan sebelum kita akhiri live kita, sebelum kita habiskan apa nama? Saya nak share sikit untuk kita punya seminar sifat huruf, update terkini Okey, update terkini untuk seminar sifat huruf kita. InsyaAllah siapa yang belum daftar boleh terus daftar. Dan sekarang ni untuk package
premium dah habis dah. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang daftar. Okay, package premium dah habis. Semalam kita buka 20 tempat. So 20 tempat tu clear. Kemudian tinggal package light sekarang. InsyaAllah package light ni kita buka sampai bila-bila. Dan harganya semalam early bird. So sekarang ni dah tak early bird dah. Dia dah jadi early beruang ke early binatang lain pun saya pun tak tahulah. Kan? So harganya RM39. Siapa yang nak daftar, masih lagi kita buka untuk daftaran. Boleh tekan link. Okay, siapa yang nak dengar panjang lagi kisah tentang sifat-sifat huruf ni, kan, InsyaAllah temui saya dalam seminar itu nanti pada bulan 5 nanti, insyaAllah. Sekarang ni untuk daftar je dulu. Tarikh seminar pada 29 Mei 29 bulan 5 2021. Okay, clear Jangan keluar lagi tuan-puan. Relax, tunggu Ustaz. Ada lagi satu info lagi saya nak bagi tahu. Jadi ni untuk kita punya seminar sifat huruf. Dan untuk petang ni insya-Allah kita ada live santai. Kenapa macam muka saya? Okey, petang ni tuan-puan, insya-Allah pada jam 3 petang kita ada live santai. Masih lagi di bawah kita punya tema Amazing Ramadan. So saya akan berdua bersama Encik Irfan Mukhtar kita pada petang ni, insya-Allah, untuk tajuk Journey orang putih tu, Journey with Quran. Okey tak orang putih saya tak pandai. Okey, Journey with Quran. Macam mana kita nak mewujudkan rasa cinta kita dengan Quran? Macam mana kita nak hidupkan Quran ni dalam perjalanan hidup kita ni, kan? Macam mana nak mula? Apa proses yang kita kena buat? So benda tu akan dibincangkan, dikongsikan secara santai saja. Jangan risau, tak ada benda yang berat tuan-tuan. Nanti kan petang ni, ini sebenarnya kita baru rancang semalam. Petang semalam. Kan macam kami fikir nak buat apa kan hari nuzul Quran ni. So kalau nak cerita pasal nuzul Quran, mungkin dah banyak dah cerita pasal nuzul Quran. So kita nak fokuskan crowd kita yang ada ni untuk lebih orang tahu nak perincian lagi. Sebab tuan-puan ni saya faham sekarang ni fasa untuk nak hidupkan hati ni dengan Quran. So macam mana, apa langkah dia, apa persediaan dia. Jadi saya pun tak sempat sedia apa lagi. Tengoklah, kan kita tengok-tengoklah mana-mana poin-poin yang ada. InsyaAllah saya akan kongsi kepada tuan-puan. Nanti kan pada jam 3 petang hari ni, insyaAllah. Okey, semua ada ke malam ni? Malam ni 28 April. Typo. Udah dengar Sarah Osman. Itulah Uminya cuti hari ni. Tak sekolah. Dah nangis dah si kecil. Okay, clear tuan-tuan dan puan. Petang ni silap tu 28. Sepatutnya hari ni 29 So jangan tunggu semalam punya pula. Mana boleh tunggu semalam dah lepas. Hari ni jam 3 petang, insyaAllah. So itu sahaja setakat ini untuk pendaftaran seminar sifat huruf. Tuan-puan boleh tengok di ruangan komen, kita ada letakkan link. Terima kasih kepada tim yang membantu. Alright, so itu saja setakat ni. Saya tutup dulu iklan ni. Kita nak baca dulu bacaan takhir kita, insyaAllah. Boleh? Semua ready tak ready ni? Okay, jom. Okay, sedia semua? Satu. Dengar suara anak ustaz nangis. Itulah. Nangis lagu Bayati tu. Tak ada lah, gurau-gurau. Jom. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Sadaqallahul Azim. Okey. Kita teruskan untuk bacaan yang kedua. Sekali lagi kita baca. Kali ini kita baca tempo laju sikit. Boleh? Okey, kita baca laju sikit lah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. So tuan-tuan puan-puan banyak Okey, tuan-tuan perempuan, macam mana setakat ni? Boleh respon sikit di ruangan komen. Adakah tuan-puan dapat sesuatu pada pagi ini? Last belum nak tutup dah ni. Nak tengok dulu dapat sesuatu tak petang ni? Ke tak dapat? Dapat apa benda Ustaz? Dapat apa? Dapat Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Dengar huruf sin. Kenapa dengar huruf sin saya tu? Okey, lupa. Tadi ada yang tanya pasal penyakit Ain tu. Allah, saya pun dah lama tak. Penyakit Ain ni memang ada tuan-puan. Dia lebih kepada, dia macam penyakit hasad sikit. Dia lebih macam pandangan mata. Contoh macam kita macam mana saya nak bagi situasi. Contohlah kita pandang seseorang. Contohlah macam bayi baru lahir kan. Bayi baru lahir. Lepas tu kita kata comelnya bayi ni. Tak silap saya lah, minta maaf kalau saya silap. Penyakit Ain ni dia macam penyakit hati. Bila kita pandang ni, contoh kita pandang bayi yang baru lahir, so kita kata comelnya. Tapi kita tak bersandarkan kecomelan dia ataupun kecantikan
dia tu tidak bersandarkan dengan kejadian Allah. Maknanya Allah yang buat dia. Dia jadi macam apa istilah dia? Apa Allahumma salli ala Muhammad. Ta'ajub, terlalu ta'ajub dan dia berkait rapat dengan syaitan lah sebenarnya. Jadi dia bahaya. Benda ni dah ada zaman Nabi. Jadi dah ada dah penyakit ain ni. Cuma saya lupa dia penyakit tu dia tak, bukannya sihir, pergi buat sihir, tak. Dia kan daripada hati kita je. Macam mana kita pandang sesuatu tu. Kan sebab tu para alim kadang-kadang dia tak galakkan kita upload gambar-gambar yang boleh mengundang unsur-unsur hasad, dengki ni. Kan? Benda-benda yang boleh jadi ta'ajub yang terlampau sangat. Ta'ajub ni suka, seronok. Tapi dia tak bersandarkan. Dia tak beriktikad bahawa benda tu adalah daripada kejadian Allah. Tak. So itu antara faktor-faktor dia lah. Ikutkan banyak yang boleh menyebabkan penyakit ain ni. Dah hasad, dia lebih kepada hati lah. Okay, dia lebih kepada hati. Jadi tuan-puan boleh tengok lah. Rasa ada kalau tengok kat YouTube tu kan, ustaz-ustaz yang memang mahir dalam bahagian perubatan Islam ni, InsyaAllah dia orang akan cerita panjang lebar lagi. Cuba tengok kan. Saya nak cerita lebih pun tak boleh juga, sebab saya bukan orang yang duduk dalam bidang ni. So cuma setakat yang saya tahu itu, secara umumnya ia berkaitan dengan hati lah. Dan dah berkaitan dengan hati, dan kita sendiri pun kena hati-hati. Sebab tu kena ada pakaian iman dan taqwa tu. So itulah benteng dia sebenarnya. Dan itu pentingnya ada ilmu tu, tuan-puan. So bila kita ada ilmu, kita akan terhindarlah dari benda tu, insyaAllah. Sebab liciknya syaitan ni, dah tengok tu, nampak? Syaitan ni dia macam orang tengah je. Dia tengok apa yang berlaku di antara dua individu ni. Contoh, orang ni iri dengan ni ke, ataupun orang ni takjub dengan ni macam benda ni. So dia masuk celah-celah, berlakulah. So nak detail lagi, nanti tuan-puan boleh tengok. Boleh tengok pencerahan daripada guru-guru yang hebat lah dalam perubatan Islam ni. InsyaAllah dia orang kupas nanti mesti padu lah. Mudah tak berpuas hati dengan orang penyakit ain ke ustaz? Tengok juga keadaan dia. Tak puas hati ni kadang itu masalah hati lain. Itu masalah hati ni tak tenteram. Muhammad Helmi Raplis, ni sahabat saya, dia ada tolong pastekan ni tim sekerja saya, tapi link tu tak boleh tekan lah. Kena tengok jugalah. Dia bukannya semua kait dengan hati tu penyakit ain. Tidak. Saya pun tak ada satu point nak untuk straight kan untuk penyakit ain ni. Saya pun kena baca balik, kena kaji balik. Kan cakap kan salah pula tuan-tuan. Cuma kalau kata rasa tak puas hati dengan orang, itu kena check balik lah. Kadang-kadang masalah hati sendiri kan, kita tengok orang tu, tapi mungkin boleh jadi asbab. Faham tak? Kita jadi tak suka orang. Adalah benda-benda tu. Nama pun dah kait dengan syaitan ni, tuan-puan faham lah kan. Benci, tak suka boleh jadi benci. Banyak. Dia dalam kategori, dia macam dalam kategori sihir lah. Mungkin ada yang tak pernah tahu kan istilah ain ni. Kesian ain. Siapa ada nama ain dalam ni? Tak ada. Ain ni daripada mata. Ain maksudnya mata. Dia maksudnya dari mata je kita tengok kan. Macam mana hati kita memandang benda tu, macam mana hati kita tengok benda tu, kita rasa takjub sangat. Kita rasa itulah lebih daripada benda takjub. Tak pun hati kita ni rasa hasad. Tengok dia ni dengan kejayaan orang ni, kita rasa macam tu bahaya. Sebab tu kita tak boleh nak terlalu show off sangat dengan apa yang kita ada kan. Kalau kita ada kereta banyak kan, kalau ada kereta 10 biji tu parking, setiap kali bergambar je mesti ada 10 kereta berderet. Ya. Tu tulis alhamdulillah baru lepas habis ngaji ni, tu gambar kereta 10 kat belakang. Contoh kan, orang tengok tu dia mendatangkan sesuatu. So elakkan tuan-puan, insyaAllah. Itulah sedikit apa yang saya boleh kongsikan. Nak detail lagi nanti boleh tengok. Banyak link-link sumber boleh tengok. Dari mata turun ke hati. Mantap. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa petang ni pada jam 3.
So saya harap semua celik mata petang ni. Pukul 3 tu biasanya ikan dah keluar dah, ayam dah keluar dah dari peti air tu. Kan? Beku kan, nak rendam air limau, tepung dulu apa semua. Sambil-sambil tu boleh dengar dulu sedikit perkongsian santai pada petang ni, insyaAllah. Tak ada apa pun, kejap je kita live petang ni. Pakai telefon je tuan-puan. Tak ada yang gambar tulisan-tulisan bawah ni, tak ada. Memang santai betul. Betul-betul santai punya. Okay, itu sahaja. Wallahu'alam. Okay, tak ada apa dah kot ya. So sebelum saya tutup live ni, saya mohon maaf dulu tuan-tuan puan-puan, anda ada salah silap dalam perkongsian untuk hari ni kan. Minta maaf kalau ada gurau senda yang berlebihan, minta maaf. InsyaAllah kita jumpa esok hari Jumaat. InsyaAllah ada lagi kesempatan untuk kita bersama. Dan salam nuzul Quran buat semua. InsyaAllah mudah-mudahan untuk hari ini menjadi ibrah buat kita. Ada pengajaran dan pengalaman yang kita boleh dapat pada hari ini. Dan itu sahaja. Nantikan perkongsian pada petang ni, insyaAllah. Doakan moga-moga semuanya lancar. Internet internet lah, kita doakan internet semua okey, memberikan khidmat yang baik petang ni. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah. So itu saja, kita jumpa petang ni tuan-tuan dan puan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa say thanks to Allah. Hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah saufa uqabilukum ghadan. Kita akan jumpa pada esok pagi. Ma'assalamah. Kejap, ada lagu lepas ni tuan-tuan. Layan dulu Mukmin Sejati. Okay, bye-bye. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya.